Bismillahirrahmanirrahim. Pengampunan diraja ke atas banduan Najib Razak semakin sukar dan terus mendapat halangan daripada ramai pihak. Hari ini 6 Ramadan. Negara Malaysia dikejutkan dengan kenyataan media rasmi Bar Council, Majlis Peguam Negara yang akan mencabar proses permohonan pengampunan diraja oleh banduan Najib Razak. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang akan menyebabkan banduan Najib amat sukar untuk bebas dari penjara Kajang dan semakin tersiksa dalam penjara Kajang. Cukup tergempar, cukup mengejutkan. Majlis Peguam Malaysia, Bar Council, meluluskan usul untuk mengheret banduan Najib sekali lagi ke dalam mahkamah. Kerana peguam-peguam dalam negara Malaysia mahu mencabar keabsahan diskaun 50% yang dipohon oleh banduan Najib Razak dalam penjara Kajang. Bagi Majlis Peguam Negara, banduan Najib tidak layak untuk dapat pengampunan secara penuh. Kerana isu fundamental adalah banduan Najib masih mempunyai berpuluh-puluh kes jenayah rompakan yang belum selesai dalam mahkamah. Maka ini adalah bala baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kepala banduan Najib yang sedang sakit tersiksa dalam penjara Kajang di bulan Ramadan. This is a bad news. Ini adalah berita paling buruk, paling sial untuk banduan Najib di bulan puasa. Bar Council merancang untuk saman banduan Najib dalam mahkamah berkaitan isu pengampunan. Dan sememangnya ini adalah halangan terbaru untuk banduan Najib dapat pengampunan penuh daripada Agung ke-17 kerana undang-undang dan perlembagaan dalam negara Malaysia terus menjadi halangan untuk banduan Najib bebas sehingga hari ini. Kesilapan banduan Najib bersama peguam-peguamnya dalam game ini adalah tersalah timing memohon pengampunan diraja. Sebab itu Agung ke-16 tidak memberi pengampunan penuh. Kerana Agung tahu ada risiko undang-undang dan perlembagaan dalam Mahkamah Malaysia jika banduan Najib Razak dibebaskan dari penjara Kajang hari ini. Isu diskaun 50%. Pokok pangkal masalah banduan Najib dalam penjara Kajang adalah timing permohonan tersebut adalah kurang sempurna dan kurang kemas. Dalam percaturan game real politik di dalam Malaysia maupun di seluruh dunia, timing is very important dalam membuat apa sahaja
decision politik atau percaturan kuasa atau perang perebutan kuasa. Dari tahun 2014 sehingga tahun 2024, kalau anda semua perasan, punca kehancuran legasi politik dan empayar kekuasaan banduan Najib Razak di Putrajaya adalah kerana banduan Najib tersalah timing mencatur kuasa di Putrajaya, di Parlimen, di istana mahupun mencatur kuasa dalam penjara Kajang. Saya yang terlibat di sebalik tabir percaturan kuasa negara melihat banduan Najib yang tertekan dengan skandal rompakan 1MDB yang tidak boleh ditutup sampai mati, sampai kiamat ini, telah menyebabkan timing percaturan kuasa banduan Najib bersama konco-konconya dalam Malaysia agak cacah merbah, agak kelengkabut, agak huru-hara, agak tunggang terbalik dan tidak kemas. Sebagai contoh, banduan Najib kelengkabut menentukan tarikh PRU 14 lalu. Apabila banduan Najib lihat saya mengkritik Tun M semasa dalam satu forum berkaitan isu politik negara di Putrajaya, banduan Najib ingat jika saya mengkritik Tun M dalam forum tersebut yang diadakan pada hujung tahun 2017, dia ada peluang untuk menang PRU 14. Akhirnya setelah forum tersebut selesai, banduan Najib bersama orang-orangnya segera membubarkan Parlimen. Dan PRU 14 tarikhnya ditetapkan dalam keadaan yang salah. Sehingga banduan Najib tumbang sebagai PM ke-6 di Putrajaya buat kali pertama dalam sejarah politik Malaysia. Kenapa banduan Najib tumbang PRU 14? Ia bukan semata-mata kerana isu 1MDB, isu GST, isu perpecahan dalam UMNO atau isu Tun M atau kemarahan rakyat, tetapi timing percaturan kuasa banduan Najib banyak cacatnya dan lompongnya. It is wrong timing. Ia adalah sama dengan permohonan pengampunan diraja yang difailkan oleh banduan Najib dan peguam-peguamnya. Ia ibarat banduan Najib tembak kepala diri sendiri di hadapan agung, di hadapan hakim-hakim dan di hadapan peguam-peguam serta rakyat dalam Malaysia. Selepas PRU 15, ramai orang tidak perasan banduan Najib agak tergesa-gesa memohon pengampunan diraja kepada Agung ke-16. Banduan Najib tersalah timing memohon pengampunan diraja ini dalam keadaan beliau mempunyai berpuluh-puluh lagi kes jenayah rompakan, kes saman sivil yang belum selesai di dalam Mahkamah Malaysia maupun di mahkamah seluruh dunia. Banduan Najib fikir, jika UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya, maka amat mudah untuk beliau mendapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16. Tetapi plot twist berlaku. Banduan Najib terlupa.
UMNO tidak ada kuasa untuk membebaskan Banduan Najib dari penjara Kajang. Kerana UMNO BN hanya mempunyai 30 kerusi parlimen sahaja di dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Banduan Najib Razak terlupa. Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya itu bukanlah daripada parti UMNO tetapi ia adalah daripada parti PKR, Parti Pakatan Harapan. Banduan Najib akan mudah bebas dari penjara Kajang jika UMNO memenangi 2/3 majoriti kerusi parlimen PRU 15 lalu. Tetapi ya, sekali lagi Banduan Najib bersama konco-konconya tersalah timing menetapkan tarikh PRU 15. Ini adalah kesilapan terbesar di sebalik tabir percaturan kuasa UMNO yang menyukarkan Banduan Najib untuk bebas dari penjara Kajang sehingga dicabar oleh Bar Council Majlis Peguam Negara hari ini di bulan Ramadan. Bertitik tolak daripada perkara tersebut. Kes permohonan pengampunan diraja Banduan Najib ini boleh diibaratkan seperti rumah yang sudah siap tetapi pahat masih berbunyi. Banduan Najib ingat, rakyat Malaysia tidak akan mempertikaikan permohonan pengampunan diraja beliau. Banduan Najib fikir, Majlis Peguam Negara, pengamal undang-undang dalam negara ini tidak akan mencabar permohonan pengampunan diraja ini. Dari segi legitimasi undang-undang dan perlembagaan, Banduan Najib dalam kedudukan sangat bahaya. Jika Majlis Peguam Negara mengheret kepala Banduan Najib ke dalam mahkamah untuk mencabar keabsahan permohonan pengampunan diraja, maka Banduan Najib sampai mati dalam penjara Kajang. Isu panas ini, isu besar ini menghambat Banduan Najib dan menjadi tekanan politik baru ke atas Banduan Najib. Ini adalah signal bahawa selepas ini permohonan pengampunan diraja Banduan Najib di hadapan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 akan gagal lagi seperti sebelum ini. Saya terus terang dan saya ingin bocorkan maklumat sulit. Kes rompakan 1MDB ini adalah kes jenayah paling besar di dunia. Kes rompakan, kes kleptokrat, kes sakau paling dahsyat di dunia. Bukan sahaja rakyat Malaysia, peguam-peguam dan pengamal undang-undang dan hakim-hakim yang boleh menghalang pengampunan diraja Banduan Najib. Seluruh dunia sedang mentertawakan Banduan Najib dalam penjara Kajang. So, it is a wrong timing Banduan Najib memohon pengampunan diraja ini. Sepatutnya Banduan Najib perlu lebih bijak. Dia perlu bersabar, bertahan terlebih dahulu. Tahan penyiksaan dan penderitaan dalam penjara Kajang 5 hingga 6 tahun. Selesaikan dahulu 42 kes jenayah rompakan. Bayar balik duit rompakan. Bertaubat, mengaku salah. Berhenti mencatur kuasa dalam penjara Kajang. Ini akan memudahkan Banduan Najib untuk dapat pengampunan penuh jika Banduan Najib ikut nasihat saya.
Tetapi ya, ini kelemahan banduan Najib. Dia tidak akan ikut cakap dan nasihat Jufazli Syed Ahmad, kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia ini, yang telah berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri, perompak dan lanun di Putrajaya. Ramalan saya tepat, bosku. Saya pernah memberi amaran kepada anda awal-awal. Jangan gelojoh, jangan kelengkabut untuk menghancurkan Jufazli Syed Ahmad dalam percaturan kuasa ini. Ini adalah satu tragedi politik yang cukup dahsyat. Apabila bosku bersama orang-orangnya dari tahun 2016 sehingga 2024 sering menangkap dan menyerbu rumah Jufazli Syed Ahmad at the wrong timing, sebab mereka semua rushing, kelengkabut, huru-hara, hancurkan Jufazli, hancurkan Jufazli, hancurkan Jufazli. Jufazli itulah yang hantar banduan Najib ke dalam penjara Kajang. Jufazli lah yang membongkarkan 1MDB. Jufazli lah yang menghasut hakim-hakim untuk jatuhkan hukuman penjara kepada banduan Najib. Excuse me. Saya sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduate master first class dalam bidang ilmu sains politik, saya hanya menyampaikan ilmu-ilmu percaturan kuasa dan menyampaikan kebenaran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ada masalah politik atau dendam politik dengan banduan Najib. Saya neutral dalam percaturan kuasa ini, tetapi banduan Najib terancam dengan kehebatan saya kerana semua apa yang saya perkatakan ia benar-benar berlaku di Putrajaya, di istana maupun dalam mahkamah atau dalam penjara Kajang hari ini. Benar kan kata-kata saya? Banduan Najib tidak dibantu oleh Perdana Menteri ke-10 untuk dapat pengampunan diraja secara penuh untuk dibebaskan daripada penjara Kajang. Kerana banduan Najib tersalah timing. Beliau bersama UMNO gulingkan Tun M, gulingkan Muhyiddin, gulingkan Mak Lambung. Sekarang banduan Najib dan UMNO sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, maka banduan Najib kekal berada dalam penjara Kajang. Tidak boleh lagi memohon pengampunan diraja di hadapan Agung ke-17. Baru 1 tahun banduan Najib dalam penjara Kajang. Peguam-peguam dalam negara Malaysia, Majlis Peguam Negara, melihat permohonan pengampunan diraja oleh banduan Najib atau permohonan diskaun 50% ini ada isu undang-undang dan perlembagaan yang mahu dicabar oleh mereka. Negara ini adalah negara rule of law. Kita ada perlembagaan bertulis tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Banduan Najib tahukah kenapa Agung ke-16 tidak bebaskan anda dari penjara Kajang? Tidak beri pengampunan penuh? Kerana Agung ke-16 mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Tidak boleh banduan yang baru 1 tahun dalam penjara, yang belum bayar denda, masih ada berpuluh-puluh kes rompakan berlambat dalam mahkamah untuk dibebaskan dari penjara Kajang. It is unconstitutional. Tidak berperlembagaan. Maka saya tidak terkejut apabila Bar Council terus mempertikaikan permohonan pengampunan diraja banduan Najib. Ini adalah signal dari segi prinsip rule of law. Banduan Najib tidak boleh lagi memohon pengampunan diraja buat kali kedua. Kerana secara prospek, hukuman penjara ke atas banduan Najib akan bertambah. Wallahi wabillahi watallahi.
perisikan maklumat dan intelligent briefing yang saya terima hari ini membocorkan satu maklumat panas bahawa sebenarnya banduan Najib tidak dapat diskaun 50%. Sebenarnya banduan Najib sedang memohon untuk lebih lama dalam penjara kajang. Kes rompakan 2.3 bilion ringgit yang dah nak tamat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tak lama lagi hukuman akan diumumkan. Saya dapat rahsia sulit, bosku. Anda akan kalah lagi kes rompakan kedua ini. Paling besar nilainya 2.3 bilion ringgit. Anda akan dijatuhkan hukuman maksimum. Beratus-ratus tahun, paling minimum 20 tahun, 30 tahun. Kes rompakan SRC 1MDB 27 juta ringgit. Ada bukti transaksi keuangan. Adik-beradik anda jadi saksi. Siap tulis buku lagi. Itu pun hukuman penjara. Maksimum 10 tahun, minimum 5 tahun. Kes rompakan bilion-bilion ringgit yang lain. Anda juga confirm kalah. Jika ditambah dan ditolak semua hukuman penjara ke atas banduan Najib, paling kurang sampai matilah banduan Najib tersiksa dalam penjara kajang. I feel sorry to you. Dan saya perlu jujur kepada anda, banduan Najib. I know anda menonton video ini dari penjara kajang. You believe it or not, you like it or not. Tolong perbaiki timing percaturan kuasa anda dari penjara kajang. Saya hidup bebas dan saya menang dalam Mahkamah Malaysia walaupun saya diterajang, diugut bunuh, diugut ditangkap, diugut diserbu secara politik oleh semua Perdana Menteri. Saya masih menang dalam percaturan kuasa ini melawan 4 Perdana Menteri lanun, penyamun, perompak sampai tumbang di Putrajaya dan Mahkamah. Why saya menang? Kerana timing percaturan kuasa saya perfect. Tidak ada cacatnya. Dan anda tidak ikut master plan politik saya, banduan Najib. Anda ikut master plan politik sendiri yang sudah terbukti gagal dari tahun 2009 sehingga 2018. Anda tak nak dengar cakap saya. Pemimpin lain ikut cakap saya tau. Sebab itu mereka sukar untuk ditumbangkan dan digulingkan. Contoh paling dekat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah nak gulingkan dia. So, let's be honest, let's be transparent. Berhenti syok sendiri, memohon pengampunan diraja untuk menjerut kepala diri sendiri. Selesaikan dahulu semua kes-kes rompakan ni, jalani hukuman dulu 5-10 tahun. Sangat mudah untuk dapat pengampunan diraja, lepas tu boleh bebas. Tapi anda kelengkabut baru 1 tahun, wrong timing lah. Memang Majlis Peguam Negara mencabar keabsahan pengampunan diraja yang anda pun. Ia bukan masalah yang di Pertuan Agong ke-16 dan yang di Pertuan Agong ke-17. No. Ini masalah anda, banduan Najib. Anda akan terus mati lemas dalam penjara kajang. Sebab kes rompakan anda ini
berpuluh-puluh bilion ringgit anda masih belum bayar kepada kerajaan Malaysia. Anda masih belum mengaku bersalah. Anda masih belum bertaubat. So by logic, rule of law, anda akan gagal lagi dalam permohonan pengampunan diraja yang seterusnya. Checkmate. Dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Banduan Najib. Yang akan meringkuk dalam penjara kajang sampai mati. Ibrahnya, sehebat mana kita merompak, sehebat mana kita mencuri, seramai mana tentera-tentera kita membantu banduan Najib ini untuk merompak dalam Malaysia. Saya ingin terus terang, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghancurkan banduan Najib Razak kerana sumpah laknatnya sendiri. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Game is over. Banduan Najib Razak yang semakin sukar untuk bebas dari penjara kajang. Belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Belum terlambat untuk bertaubat depan Allah. Belum terlambat untuk mengaku salah, minta maaf depan 33 juta rakyat. Belum terlambat untuk pulangkan balik semua duit rompakan 1MDB lebih 50 bilion ringgit yang bosku rompak bersama konco-konconya di seluruh dunia. Jika wang ini tidak dipulangkan, jangan terkejut jika Agong ke-17 tolak permohonan pengampunan diraja banduan Najib buat kali kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Banduan Najib Cash is King yang belagak jadi Tuhan, merompak 1MDB di bulan Ramadan ini tidak ada kuasa. Sekian, terima kasih.